Okey. Hazira dia dah hantar dah projek dekat cikgu. Okey, Tania. Yang mana belum hantar boleh buat nanti masa di Bali. Okey. So untuk tajuk seterusnya kita akan masuk tajuk yang inilah. Okey, kita akan masuk tajuk bumi ni. Kita dah habis dah tajuk asid dan alkali tu. Okey. Yang ini kita dah habis dah tajuk. Sekejap. Mana? Okey. Yang ni sebab cikgu dah buat dengan awak dah hari tu. Kan? Yang ni pun dah. Okey, yang ini hasilkan pokok asid, alkali dan neutral. Okey, tak apa. Yang ni tak payah sebab cikgu dah suruh awak buat mencanting batik tu kan. Okey, awak boleh buat aktiviti yang itulah. So yang ini kita nak try jawab soalan kat sini. Okey. Kita jawab soalan sama-sama sebelum kita masuk topik yang baru. Okey. Kita jawab sama-sama lah soalan dekat sini. Okey. So, dah baca doa dah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kerana hadir ke kelas. Hari ni kita revise sikit dengan menjawab soalan dekat buku teks ni. Okey, cikgu nak tengok jawapan apa yang awak bagi. Okey, apakah bahan penunjuk yang digunakan untuk menguji bahan berasid, beralkali atau neutral? Okey, bahan apa yang kita guna untuk uji bahan tu ada bahan tu sebenarnya sifat dia asid ke, alkali ke, neutral. Kita gunakan apa? Kertas litmus. Okey, kertas litmus ada dua jenis. Kena bagi tahulah betul dua-dua tu. Kertas litmus apa? Litmus. Merah dan biru. Kertas litmus biru dan merah. Okey, apakah sifat bahan X, Y dan Z berdasarkan perubahan warna kertas litmus? Okey, yang ini awak tengok biru tidak bertukar. Merah pun tidak bertukar ni. Merah, biru tak bertukar, merah pun tak bertukar. Sifat bahan apa ni? Neutral. Okey, yang ini sifat dia neutral. Okey, yang ini biru tak bertukar, merah tukar jadi biru. Biru tak dia tukar. Alkali. Alkali. Okey, bagus. Okey, alkali. Sifat Z pula merah, biru tukar jadi merah. Merah tak tukar. Asid. Okey, asid. Siapa yang jawab ni ya? Aufa. Hazira. Aufa ke Hazira? Hazira. Okey. Apakah contoh bahan X, Y dan Z? Okey, dia tanya contoh bahan. Okey, yang ini adalah neutral, alkali, asid kan? Tapi sekarang dia tanya contoh bahan. Apakah contoh bahan X yang kita boleh bagi? Sifat yang neutral. Daripada yang awak dah belajar, dah buat eksperimen dengan cikgu hari tu. Apakah air bahan mineral? Okey, air mineral boleh, minyak boleh. Okey, minyak boleh, air mineral boleh. Okey, alkali? Sabun. Okey, bagus. Sabun. Okey, sabun boleh. Okey, kemudian yang asid? Yang mak awak guna untuk masak.
Cuka boleh, asam jawa boleh, limau nipis boleh. Okey. Cuka. Ataupun asam jawa pun boleh. Okey, selain kertas litmus, bahan beresid dan berakali juga boleh diuji menggunakan ekstrak apa? Kita guna ekstrak apa? Kalau kita tak ada kertas Kobek litmus, ungu. okey, kita boleh guna ekstrak kobis, ungu, lagi Kunyit. kunyit boleh, tapi kunyit sebenarnya dia kalau untuk akali okey, untuk asid tak berapa okey. Cikgu rasa lebih baik awak tulis bunga telang. Okey, walaupun dia tidak ada di dalam buku teks, tapi boleh. Okey, kubi sunyi, bunga telang dan juga bunga Bunga raya. raya. Tapi siapa nak tulis kunyit boleh juga. Tapi kunyit ni cikgu dah try buat sebenarnya. Untuk asid tak berapa okey. Okey. Untuk akali okey. Lebih bagus guna bunga telang. Bunga telang lagi sesuai. Okey. Amal telah menguji jus peria dan mencatatkan keputusannya seperti dalam jadual A. Okey, rasa pahit, sentuhan licin. Tapi bila kita uji dengan kertas litmus, dia jadi biru ke merah. Okey, jadi sebenarnya jus peria ni dia sifat kimia dia apa? Sifat Asid. kimia dia. Okey, peria ni sifat kimia dia ialah asid. Tapi kenapa dia rasa pahit? Okey, jadi sebab itulah macam awak dah belajar hari tu, tidak semua benda yang pahit adalah alkali. Okey, jadi rasa dan sentuhan boleh dijadikan penunjuk saintifik tak kepada sifat bahan jus peria? Boleh tak dia jadikan kalau dia rasa pahit, oh yang ini adalah alkali. Boleh tak? Kita gunakan rasa dengan sentuhan Tak ni sebagai boleh. boleh. Kenapa Tak boleh. Kenapa? Sebab apa dia tak boleh guna? Sebab apa dia tak boleh guna? Kenapa? Ingat balik. Kenapa dia tak boleh guna sebagai penunjuk untuk apa ni? Penunjuk nak kata bahan tu asid ke alkali ke? Sebab apa? Ni. Sebab apa? Agak-agak awak. Kenapa kita tak boleh guna? Dekat lah. Cikgu bagi masa ni. Agak-agak awak lah. Awak fikirlah. Awak fikir kenapa dia tak boleh digunakan. Kerana apa? Kerana rasa dan sentuhan bukanlah apa ni satu keputusan yang tepat. Okey? Kenapa kita tak boleh guna dia? Okey, sebagai penunjuk pH. Kenapa kita tak boleh? Sebab sebagai penunjuk saintifik. Kenapa? Tak boleh kerana sentuhan, kerana rasa dan sentuhan tidak menunjukkan keputusan yang tepat. Alah, kenapa dia saya ingat? Sebenarnya buku ni yang saya ingat, bukan tulisan cikgu tau. Buku ni yang saya ingat. Keputusan yang tepat. Untuk mengenal pasti
sifat kimia bahan. Sebab rasa dengan sentuhan tu bukanlah keputusan yang tepat untuk kita kelaskan bahan tu alkali ke asid ke. Okey, sebab contoh dia dekat sini lah. Okey, contoh dia kopi kan. Kopi rasa pahit. Patutnya dia alkali tapi sebenarnya kopi dia asid. Okey? Sebab itulah kita tak boleh guna. Mengapa ubat gigi dibuat bersifat alkali? Siapa tahu? Kenapa ubat gigi kita bersifat alkali? Sebab apa? Okey, kita makan makanan kan? Makanan kita ni bila dah jadi tahi gigi, bila dah lekat-lekat dekat gigi, dia akan wujud satu keadaan yang beresid. Okey, awak kena ingat awak kena tahu bila kita makan makanan kita ni menyebabkan mulut kita ni beresid. Jadi ubat gigi ni kena sifat alkali supaya dia nak neutralkan asid dalam mulut. Okey, bila dah neutral barulah bakteria tak boleh membiak. Okey? Kalau mulut kita penuh asid dan kita tak ada pakai ubat gigi, okey, itu yang menyebabkan gigi cepat rosak. Okey, sebab tindakan mikroorganisma, tindakan bakteria ke atas gigi kita sebab gigi kita banyak sisa-sisa makanan yang berasid. Jadi alkali ni kalau dia campur dengan asid, dia akan jadi neutral. Okey? Alkali dia campur asid, dia akan jadi neutral. Sebab itulah ubat gigi ni kena sifat alkali. Okey, boleh faham? Okey, so hari ni kita nak masuk tajuk yang baru ni. Iaitu sistem suria. Okey, kita dah masuk tajuk yang ini, sistem suria, dan kita ada lagi satu je topik last. Okey, sistem suria. Sebenarnya sistem suria ni apa dia? Okey, sistem suria terdiri daripada matahari, planet, satelit semula jadi, asteroid, meteoroid dan komet. Okey. So, nak tahu sistem suria ni yang ada dekat angkasa lepas. Okey. Yang manakah ahli sistem suria? Ahli sistem suria ialah matahari, planet-planet. Okey, kita ada 8 planet. Okey, satelit semula jadi. Satelit semula jadi tu ialah bulan. Okey. Setiap planet dia ada bulan dia sendiri. Macam bumi kita ada bulan dia. Planet lain pun ada bulan dia. Okey. Asteroid, meteoroid dan komet. Jadi ni semua adalah ahli sistem suria. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 ni adalah ahli sistem suria. Okey, kita tengok ahli sistem suria. Okey, ini adalah komet. Okey, nanti sekejap lagi cikgu akan terang komet ni apa dia sebenarnya. Okey, matahari. Yang ni semua planet. Planet ada 8. Okey, Utarid. Yang paling dekat dengan matahari ialah Utarid. Lepas Utarid ialah kita ada Zurah. Okey, kita ada planet Zurah. Okey. Kemudian kita ada planet bumi. Bumi yang ketiga. Ni planet bumi. Okey, bumi. Lepas Utarid Zurah kat sini. Okey, ni bumi. Lepas bumi kita ada Marikh. Okey, Marikh pun tak nampak. Lepas tu ada Mushtari. Di antara planet Marikh dengan Mushtari ada asteroid. Okey, yang ni dinamakan asteroid. Okey, asteroid ni apa? Nanti cikgu akan terangkan. Lepas tu kita ada planet Mushtari. Mushtari ni adalah planet yang paling besar di dalam sistem suria.
Okey. Kemudian kita ada planet Uranus. Lepas Mushtari kita ada planet Zuhal. Okey. Tak nampak kat sini. Okey, Zuhal dan last sekali adalah Uranus. Semua sekali ada 8. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uranus, Neptune kot. Sekejap. Kita tengok. Ada tak? Ni. Last sekali Neptune. Uranus tu yang nombor 2. Kat sini. Dekat muka surat lain. Okey. Ni asteroid yang cikgu cakap tadi. Okey, Zurah dekat planet yang kedua. Planet yang kedua daripada matahari. Yang planet paling dekat dengan matahari, Utari. Okey. Walaupun Utari dekat dengan matahari, ni Utari. Utari dekat dengan matahari. Zurah yang kedua. Tengok sini. Tapi, siapa yang paling panas? Zurah ke Utari? Planet yang paling panas. Agak-agak awak. Planet mana yang paling panas? Zurah ke Utari? Planet Zurah ke Utari? Hello. Okey, planet Zurah walaupun dia yang kedua planet daripada matahari, planet yang kedua jauh daripada matahari. Okey, Utari lagi dekat, tapi yang paling panas ialah Zurah. Okey, Zurah ni paling panas sebab dekat Zurah ada lapisan atmosfera yang tebal. Okey, jadi lapisan atmosfera yang tebal tu kalau cahaya matahari masuk dekat lapisan atmosfera dekat planet Zurah ni, dia terperangkap. Okey, dia terperangkap dekat dalam planet tu menyebabkan planet Zurah ni sangat panas. Jadi tiada hidupan yang boleh hidup. Okey. Planet Zurah pun tiada hidupan yang boleh hidup. Planet yang paling sesuai untuk hidupan hidup ialah planet Bumi. Bumi duduk di planet yang ketiga. Okey. Planet yang ketiga daripada matahari sebab dekat planet Bumi ada air, ada udara. Okey. Dan suhunya tak berapa panas sangat. Jadi planet Bumi yang paling sesuai untuk ada hidupan. Planet-planet lain semua tak ada hidupan. Okey? Semua tak ada manusia yang boleh duduk. Okey. Sebab ada planet yang tak ada air, ada planet yang tak ada udara, ada planet yang sangat panas, ada planet yang sangat sejuk. Jadi tak semua planet sesuai untuk ada hidupan. Okey? Jadi bumi saja yang ada hidupan. Kalau tengok dekat sini, yang ini kita ada meteoroid. Okey. Ni asteroid. Asteroid yang ni, yang terapung ni di antara planet Marikh dengan Mushtari. Ni planet Marikh duduk kat sini. Planet Mushtari dekat sini. Planet Mushtari planet yang paling besar sekali saiznya. Antara semua planet. Okay, so asteroid duduk kat sini. Kemudian setiap planet dia ada satelit. Okay, macam bumi kita ada bulan. Okay, bulan ni adalah satelit semula jadi. Okay, so objek semula jadi yang beredar mengelilingi sebuah planet dikenali sebagai satelit semula jadi. Jadi bulan ni adalah contoh satelit semula jadi bagi bumi. Okay. So dekat sini ada meteoroid. Okay, nanti cikgu terang apa beza asteroid, meteoroid dengan meteorit. Ada 3 benda. Okay, sekejap kita tengok.
Okey. Dekat sini. Dia ada cerita tak pasal asteroid? Asteroid ada tak dia cerita? Dia tak cerita pasal asteroid ya? Okey. Sekejap dekat buku teks tahun 3 ni dia tak cerita pasal asteroid. Kalau dekat ni ada cerita. Dekat buku teks tahun 4 yang lama dia ada cerita asteroid tu apa. Ha? Okey. So macam ni. Asteroid tu apa? Kejap kita tengok dia punya ni. Ada pun. Cikgu buka video buka video saya. Astrolab. Ada tak dalam YouTube ni? Sana. Ada. Cikgu tutup dulu. Cikgu tutup dulu sharing ni. Cikgu buka. Video. Ya. My job is to make college easier because students have a lot. Dekat angkasa ni akan ada a few Okey. Cikgu share kejap. benda yang lalu lah selain bintang. Okey, dengar tak suara? Dengar tak suara? Dengar. Okey. Dengar. Suara video ni. Dengar tak Dekat suara angkasa kat ni video? akan ada a few benda yang lalu lah selain bintang yang memang betul-betul ada dekat tempat tu. So sometimes orang panggil tahi bintang. Antara benda yang orang keliru adalah asteroid, comet dan juga meteor. So dalam video hari ni kita akan cerita beza-beza mereka ni. Asteroid adalah satu batu yang berada di angkasa dan saiz mereka ni sebenarnya agak besar lah. Bila terjadinya solar system kita, saki baki daripada terjadinya sistem suria ni adalah asteroid dan juga komet. So daripada situ kita boleh ada asteroid dan juga komet. Dari situlah sedikit asal-usul mereka. So asteroid adalah satu batu angkasa dan dekat batu ni kita boleh nampak a few kawah lah yang ada sebab bentuk dia bukan sekata. Dan kalau komet pula, komet ni sebenarnya ais yang terdiri daripada gas
boleh jadi batu dan juga a few debu lah. Komet, bila dia lalu dekat kawasan kita, ais dia akan cair sikit demi sikit lah. So daripada situ yang kita boleh nampak dia bercahaya dan dia nampak berekor lah. Meteor pula, okay, dalam meteor ni saya akan gunakan 3 istilah yang agak keliru lah. So bear in mind, saya akan gunakan meteoroid, meteor dan juga meteorite. So bila asteroid dan juga komet, sometimes mereka akan berlanggar antara satu sama lain dan sometimes mereka akan terpecah secara natural. So pecah ada satu pilihan daripada asteroid dan juga komet ni akan terhasilnya meteoroid. Meteoroid ni terhasil daripada serpihan asteroid ataupun komet. Bila meteoroid ni dia travel through angkasa kita, akan ada masa dia menghampiri bumi dan bila dia masuk dalam atmosfera bumi, dia akan terbakar lah ataupun dia makin hancur. Bila dia berlalu dekat kita punya atmosfera, itu yang membuatkan dia boleh mengeluarkan cahaya yang kita nampak dalam tahi bintang tu. So sebenarnya tahi bintang ni tak ada kena-mengena pun dengan bintang. Sebenarnya tahi bintang tu adalah meteor. So bila meteoroid masuk atmosfera dan dia bercahaya, itu yang kita namakan sebagai meteor. Kemudian akan ada certain cases di mana meteor yang lalu ni dia tak dapat hancur dengan sepenuhnya. So ada a few yang akan jatuh kat bumi dan bila dia jatuh dekat bumi, nama dia bukan meteor dah, nama dia meteorite. Tapi rest assured, meteor yang jatuh ni, meteorite ni, saiz dia tak besar pun, saiz dia macam batu saja. Dan kemungkinan untuk menghentam bumi dalam 30% saja sebabnya bumi kita 70% adalah air dan 30% adalah tanah halal, land lah. So peratus untuk jatuh dekat land hanya 30%. So apa beza? Sebab meteor keluarkan cahaya, komet pun keluarkan cahaya. Apa beza dia? Komet kalau dia lalu dekat kita punya angkasa, kawasan kita, dia akan bergerak dengan sangat slow. Which is kita boleh nampak dia dalam masa yang lama lah. Manakala meteor pula, dia kalau lalu dia start je. Sebab tu kalau kita nampak dia macam tu je. So boleh disimpulkan, asteroid, komet dan juga meteor ni adalah 3 objek angkasa yang berbeza sama sekali. Komet adalah diperbuat daripada ais, asteroid daripada batu, manakala meteor adalah serpihan daripada asteroid ataupun komet. Okey, cikgu terangkan balik Dia punya video ni laju sangat. Okey. So tadi dia kata, okey, kalau awak tengok kat sini, Sell online and grow your business with Wix e-commerce. Sekejap. Create a beautiful storefront. Kalau kita tengok kat langit, kita dah boleh nampak banyak objek yang dekat langit ni sebenarnya. Jadi antara benda yang agak famous adalah planet, bulan dan juga bintang. Okay. Macam mana nak bezakan mereka tiga ni? Untuk menjadikan sesuatu buah planet itu, dia kena mengorbit matahari. Jadi macam kita tahu, banyak sebenarnya objek yang mengorbit matahari, termasuklah. okey, cikgu tak nak tengok yang tak nak yang kita ini. boleh nampak banyak objek yang dekat langit ni sebenarnya. Jadi antara benda yang agak famous adalah planet, bulan dan juga bintang. Okay. Macam mana nak bezakan mereka tiga ni? Untuk menjadikan Okey. Pergi balik dekat yang tadi tu. dekat angkasa ni akan ada a few benda yang lalu lah selain bintang yang memang betul. Okey. Ni asteroid. Dia kata asteroid tadi kan? Okey, asteroid ni adalah satu jenis batu. Okey, batuan. Okey, batuan yang terapung di angkasa sebenarnya asteroid. Okey, kemudian bila asteroid ni dia berlanggar antara satu sama lain, dia akan terbentuklah meteoroid. Meteoroid. Mana tadi dia cerita pasal meteoroid? Ada asteroid dan juga komet. Dari situlah sedikit asal-usul dia. So asteroid adalah satu batu angkasa. Dan Batu angkasa. Dia adalah satu batuan angkasa. Tapi bila dia berlanggar antara satu sama lain, batuan angkasa yang cikgu tunjuk tadi, asteroid. Dia kalau awak tengok buku teks awak, dia di antara planet Mushtari dengan planet Marikh. Batuan angkasa. Satu jaluran batuan angkasa yang hanya ada di antara planet Mushtari dengan planet Marikh. Okey? So nama dia asteroid. Bila asteroid ni berlanggar antara satu sama lain, dia akan terbentuklah meteoroid. Sebab meteoroid ni dia sebenarnya daripada asteroid juga. Tapi dia lebih kecil.
Dia lebih kecil. Bila dia berlanggar, asteroid ni berlanggar antara satu sama lain, dia akan membentuk meteoroid. Meteoroid ni pun juga adalah serpihan batu dari asteroid yang berlanggar. Okey, sampai situ faham tak? Asteroid dengan meteoroid. Boleh nampak a few kawah lah yang ada sebab bentuk dia bukan sekat Ha. gas, boleh jadi batu dan juga a few debu. Okey, komet ni pula sebenarnya daripada gas. Okey. Komet ni pula sebenarnya terhasil daripada gas, debu dengan batuan. Okey. Boleh jadi batu dan juga a few debu lah. Komet, bila dia lalu dekat kawasan kita, ais dia akan cair sikit demi sikit lah. So daripada situ yang kita boleh nampak dia bercahaya dan dia nampak berekor lah. Meteor pula, okay, dalam meteor ni saya akan gunakan 3 istilah yang agak keliru lah. So bear in mind, saya akan gunakan meteoroid, meteor dan juga meteorite. So Okey. Meteoroid ni yang cikgu kata. Meteoroid ni ialah batuan yang terhasil daripada pelanggaran asteroid. Asteroid tu dia batu dia besar. Bila dia berlanggar antara satu sama lain, dia akan terbentuk satu serpihan batu yang lebih kecil dan membentuk meteoroid. Okey, meteoroid. Okey. Lepas tu meteoroid ni pula apabila dia okey, ni awak dengar bila dulu. asteroid dan juga komet, sometimes mereka akan berlanggar antara satu sama lain dan sometimes mereka akan terpecah secara tak sengaja lah, secara natural. So pecahan ataupun serpihan daripada asteroid dan juga komet ni akan terhasilnya meteoroid. So meteoroid ni terhasil daripada serpihan asteroid ataupun komet. Yang cikgu bagi tahu tadi kan. Okey, lepas tu bila dah jadi meteoroid, meteoroid ni dia nanti dia jadi apa? Dia travel to angkasa kita, akan ada masa dia menghampiri bumi dan bila dia masuk dalam atmosfera bumi, dia akan terbakar lah ataupun dia Okey. Meteoroid ni tadi, meteoroid mula-mula asteroid kan. Asteroid tu dia berlanggar antara satu sama lain. Lepas tu dia akan membentuk satu serpihan batuan yang kecil, dia jadi meteoroid. Lepas tu daripada meteoroid, meteoroid ni dia akan pergi dekat atmosfera bumi. Dia akan jatuh. Dia nak jatuh kat bumi tau. Tapi semasa sebelum dia jatuh dekat atmosfera bumi ni, dia akan lalu lapisan atmosfera. Okey, bila dia lalu dekat lapisan atmosfera bumi, dia akan terbakar. Terbakar dan membentuk cahaya yang bercahaya. Jadi yang ini yang kita panggil meteor. Okey? makin hancur. Bila dia berlalu dekat kita punya atmosfera, itu yang membuatkan dia boleh mengeluarkan cahaya yang kita nampak tahi bintang tu. So sebenarnya tahi bintang ni tak ada kena-mengena pun dengan bintang sebenarnya. Betul. Yang siapa yang pernah nampak tahi bintang ke apa bintang, itu sebenarnya meteor. Okey? Bukan komet itu sebenarnya meteor. Yang awak nampak bercahaya macam api tu kan. Okey, kalau siapa-siapa yang pernah nampak lah. Okey, dia jaranglah nak berlaku tapi ada. Okey, jadi apabila meteoroid ni dia lalu dekat atmosfera bumi, dia akan terbakar dan membentuk satu cahaya. Cahaya yang panjang macam ada ekor. Ini yang kita panggil meteor. Okey, tahi bintang ataupun tahi bintang. Sebenarnya bukan tahi bintang itu adalah meteor. Tahi bintang tu adalah meteor. So bila meteoroid masuk atmosfera dan dia bercahaya, itu yang kita namakan sebagai meteor. Kemudian akan ada certain cases di mana meteor yang lalu ni depa tak dapat hancur dengan sepenuhnya. So ada a few. Okey, selalu meteor yang sebelum dia sampai dekat bumi, dia akan hancur, dia akan terbakar. Tapi ada yang tidak terbakar, dia akan sampai ke bumi dan dia menghentam bumi. Okey, bila dia hentam bumi, dia akan membentuk kawah, yang itu yang kita panggil meteorit. Okey, jadi ada 3 lah. Benda yang sama tapi dia jadi lain-lain sebab keadaan dia. Okey? Yang ni.
batu yang akan jatuh kat bumi, dan bila dia jatuh dekat bumi, nama dia bukan meteor dah, nama dia meteorite. Tapi rest assured, meteor yang jatuh ni, meteorite ni, saiz dia tak besar pun, saiz dia macam batu saja. Dan kemungkinan untuk menghentam bumi dalam 30% saja, sebabnya bumi kita 70% adalah air dan 30% adalah tanah halal, land lah. So peratus untuk jatuh dekat land hanya 30%. So apa beza? Sebab meteor keluarkan cahaya, komet pun keluarkan cahaya. So apa beza dia? Komet kalau dia lalu dekat kita punya angkasa, kawasan kita, dia akan bergerak dengan sangat slow, which is kita boleh nampak dia dalam masa yang lama lah. Manakala meteor pula, dia kalau lalu dia start je. Sebab tu kalau kita nampak dia macam Okay. So yang mana satu kita nak tahu, komet atau meteor? Okay. Meteor ni dia kalau dia lalu cepat, laju je. Sekejap je. Kalau awak tengok dekat langit tiba-tiba nampak macam bercahaya kan. Macam ada ekor bercahaya laju je. Itu meteor. Tapi kalau komet dia lambat. Okay. tentu je. So, Ha. disimpulkan, Ni komet. Komet dan juga meteor ni adalah tiga objek angkasa yang berbeza sama sekali. Komet adalah diperbuat daripada ais, asteroid daripada batu, manakala meteor adalah serpihan daripada asteroid ataupun komet. Okay. Sampai sini boleh faham? Boleh faham? Asteroid, meteoroid, meteor dengan komet. Okay. Boleh faham tak? Boleh. Faham tak Azira? Faham. Okey, asteroid itu apa? Cikgu tanya balik. Asteroid itu apa? Asteroid itu batuan yang terapung di angkasa. Batu-batuan yang terapung di angkasa. Lepas tu meteoroid itu apa? Meteoroid. Serpihan batuan. Meteoroid. Okey, serpihan batuan yang terhasil apabila? Serpihan batuan. Okey, serpihan batuan yang terhasil apabila? Macam mana berlakunya? Asteroid berlanggar. Okey, apabila asteroid ni dia berlanggar antara satu sama lain, dia akan terbentuklah serpihan batuan yang dipanggil meteoroid. Lepas tu meteoroid ni dia akan melalui atmosfera bumi dan terbakar. Bila dia lalu dekat atmosfera bumi, dia terbakar dan membentuk ekor yang panjang. Kita panggil dia apa? Kita panggil apa? Kita panggil meteor. Okey. Yang keluar cahaya tu kita panggil dia meteor. Yang keluarkan cahaya ada ekor tu meteor. Okey. Kemudian meteor ni apabila dia sampai dekat bumi, dia tak habis terbakar, dia ada yang dia sampai dekat bumi, kita panggil dia apa? Meteorit. 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 Okey, boleh faham? Ada 3. Boleh. Meteoroid, meteor dengan meteorit. Okey, boleh faham? Komet pula terdiri daripada gas, debu dan batuan. Dan dia juga bila sampai ke bumi pun dia akan terbakar dan membentuk ekor yang panjang. Macam meteor juga. Tapi beza dia, meteor ni dia Laju. Laju. Kalau komet ni dia lambat lah. Lambat sikit. Okey. Okey, so kita tengok lagi. Ada tak lagi video? Beza asteroid. Apa itu asteroid? Yang ni pun boleh. Cikgu tunjuk lagi satu video
Lambatlah pula. Aik mana Aufa tadi? Alam semesta yang sangat luas ini tentunya memiliki objek-objek luar angkasa yang beraneka ragam. Di antaranya adalah planet, bintang, galaksi, dan masih banyak lagi. Hingga batas penemuan manusia yang dinamakan universe atau alam semesta. Namun, sebelum kita membahas hal yang besar tadi, mari kita kembali ke tata surya kita, tempat bumi kita berada dan kita bahas objek yang satu ini. Okey, yang ni panjang sangat lah. Cikgu stop dulu yang ni. Yang ni panjang sangat. Cikgu pilih yang lain lah. Okey, sorry. Cikgu ambil yang lain. Ni. Ni. Walaupun ni tingkatan 2, kita boleh gunalah dia punya maklumat tu. Tak ada masalah. You want to achieve better results, make a great impression? And save time at work? You should get Grammarly. Michael dan Jeff menyertai lawatan lapangan ke planetarium di bandaraya di mana mereka dibawa melawat angkasa lepas. Apabila ditunjukkan sistem suria, Jeff menyedari bahawa terdapat beberapa objek yang tidak dikenalinya. Selepas persembahan itu, Jeff berkata, Michael, saya fikir hanya matahari dan bulan berada dalam sistem suria. Bagaimana pula dengan objek-objek lain yang kita lihat dalam persembahan itu? Terdapat objek-objek lain di samping matahari, bulan dan planet-planet di dalam sistem suria. Objek-objek lain dalam sistem suria adalah meteoroid, asteroid dan komet, jawab Michael. Bagaimanakah objek-objek dalam sistem suria berbeza antara satu sama lain? Mari kita perhatikan ciri-ciri objek itu. Meteoroid adalah batu dan logam terapung yang bergerak di angkasa. Saiz berbeza-beza dari 10 mikrometer hingga 1 meter. Meteoroid terdiri daripada batu dan logam, besi dan nikel. Meteoroid terbentuk daripada serpihan asteroid dan komet. Meteoroid mempunyai suhu permukaan kira-kira 0 darjah Celsius di angkasa lepas. Meteoroid bergerak pada kelajuan yang berbeza-beza, di mana meteoroid terpantas bergerak pada kelajuan 42 km per saat. Asteroid adalah jasad angkasa yang terdiri daripada batu dan logam yang mengorbit matahari. Saiz asteroid berbeza-beza, dari 1 meter hingga 1000 kilometer. Ia terdiri daripada batu dan logam, besi dan nikel, dan suhu permukaannya adalah kira-kira negatif 73 darjah Celsius. Ia bergerak mengelilingi matahari pada kelajuan purata 25 km per saat. Jalur asteroid dibentuk di antara orbit Marikh dan Mushtari. Asteroid juga dipanggil planet kecil. Asteroid yang besar mempunyai diameter beberapa kilometer hingga 1000 kilometer. Contohnya ialah Ceres, Pallas, Vesta dan Okey, yang ini adalah contoh-contoh asteroid. jasad kecil yang Okey, untuk pengetahuan sajalah. dan debu yang Awak tak perlu belajar pun. bergerak mengelilingi Okey. matahari dalam orbitnya sendiri.
Ia terdiri daripada ekor dengan panjang yang boleh mencapai sehingga 150 juta kilometer dan kepala yang boleh mencapai saiz sehingga 250,000 kilometer. Ia terdiri daripada gas dan air yang membeku menjadi ais, habuk dan zarah berbatu. Ia bergerak mengelilingi matahari dalam orbit elipsnya sendiri pada kelajuan purata antara 10 km per saat dan 70 km per saat. Okey. So, yang itu sedikit sebanyak tentang perbezaan, okey? Planet dan komet, meteoroid dengan asteroid. Okey, so sekarang ni, We are the researchers of today. okey, kejap. Untuk tajuk ni memang kita kena banyak tengok video sebenarnya. Sebab awak tak boleh nampak. Awak tak boleh nampak kalau cikgu cakap awak tak nampak. Okey, jadi kita kena tengok banyak video. Okey. Okey. Dari sistem suria. Okey, kita tengok yang ini. Kita tengok orbit planet pula Kita tengok orbit planet pula. Matahari yang merupakan pusat sistem suria dikelilingi oleh planet-planet. Planet-planet di dalam sistem suria kita ialah Utarid, Surah, Bumi, Marikh, Mustari, Zuhal, Uranus dan Neptun. Setiap planet beredar mengelilingi matahari. Okey, tu semua planet-planet yang ada dalam sistem suria. Okey. Dalam lintasannya sendiri yang dipanggil orbit. Orbit planet mempunyai bentuk elips. Planet yang lebih hampir kepada matahari mempunyai orbit yang lebih kecil dan mengambil masa yang lebih pendek untuk beredar mengelilingi matahari. Utarid, planet yang paling hampir kepada matahari, mempunyai orbit yang paling kecil. Utarid hanya mengambil 88 hari untuk beredar mengelilingi matahari berbanding dengan bumi yang mengambil 365 suku hari. Neptun adalah planet yang paling jauh dari matahari dan mempunyai orbit yang paling besar. Neptun mengambil masa yang paling lama iaitu 165 tahun untuk beredar mengelilingi matahari. Okey, Neptun sebab dia jauh daripada matahari, jadi dia mengambil masa yang lebih lama lah untuk beredar mengelilingi matahari. Kalau Utarid dia paling dekat dengan matahari, jadi dia paling sekejap lah untuk masa yang diambil untuk dia mengelilingi matahari. Okey. So kita tengok pula yang ini ni. Cikgu Aina. Kita, Iman. Okey. Ahli sistem suria. Mari kita mengenali dengan lebih dekat ahli sistem suria kita, di mana sistem suria kita terletak di dalam galaksi Bima Sakti. Dan sistem suria kita terdiri daripada matahari, planet, satelit semula jadi, asteroid, meteoroid dan juga komet. Manakah kedudukan matahari dalam sistem suria? Mari kita sama-sama perhatikan kedudukan matahari dan ahli sistem suria yang lain. Matahari ini merupakan pusat bagi sistem suria yang dikelilingi oleh ahli-ahli sistem suria yang lain. Matahari juga merupakan objek yang paling besar dalam sistem suria. Selain itu, matahari juga adalah bintang yang boleh mengeluarkan cahaya dan habarnya sendiri.
Terdapat 8 buah planet dalam sistem suria. Kesemua planet ini tidak mengeluarkan cahaya dan habannya sendiri. Urutan planet dalam sistem suria bermula dari matahari adalah planet Utarik, Zura, Bumi, Marikh, Mustari, Zuhal, Uranus dan juga Neptun. Planet Utarik adalah planet yang pertama, iaitu paling hampir dan dekat dengan matahari. Manakala planet yang kedua adalah planet Zura, di mana planet ini adalah planet yang paling panas dalam sistem suria. Planet yang ketiga adalah planet Bumi, iaitu planet yang didiami oleh kehidupan seperti manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Planet keempat adalah planet Marikh, di mana planet ini juga dikenali sebagai planet merah kerana permukaannya yang dilitupi oleh debu-debu Apa ni? yang berwarna merah. Planet yang kelima adalah planet Mustari, iaitu planet yang paling besar berbanding dengan planet-planet yang lain. Manakala planet yang keenam ialah planet Zuhal. Planet ini adalah planet yang paling cantik kerana dikelilingi oleh 3 gelang yang lebar dan berwarna-warni. Planet yang ketujuh dari matahari pula adalah planet Uranus. Planet Uranus ni berwarna biru kehijauan kerana kehadiran gas metana dalam atmosferanya. Planet ke-8 dari matahari pula merupakan planet yang terakhir dalam sistem suria adalah planet Neptun. Di mana planet Neptun ini merupakan planet yang paling jauh dan paling sejuk. Cara untuk kita mengingati 88 planet ini ialah Umi Zurah buka mata, Mami Zuhal urus nestem. Di mana Umi untuk Utarik, Zurah untuk Zurah, Buka untuk Bumi, Mata untuk Marikh, Mami untuk Mustari, Zuhal untuk Zuhal, Urus untuk Uranus, Nestem untuk Neptun. Satelit semula jadi. Satelit semula jadi merupakan objek semula jadi yang beredar mengelilingi sesebuah planet. Di mana semua planet mempunyai satelit semula jadi kecuali planet Utarik dan juga planet Zurah. Contoh satelit semula jadi bagi planet Bumi adalah bulan. Asteroid. Asteroid ialah objek batu berlogam yang beredar mengelilingi matahari dan berada di antara planet Marikh dan juga planet Mustari. Tips untuk mengingati kedudukan asteroid ini ialah MAMU, iaitu M untuk Marikh, A untuk asteroid dan MU untuk Mustari. Meteoroid. Meteoroid ialah serpihan batu yang lebih kecil dan berlegar-legar di ruang angkasa, di mana serpihan batu ini terhasil akibat pelanggaran antara asteroid dan ia juga terapung-apung di ruang angkasa. Komet. Komet pula ialah gas-gas beku, batuan dan debu yang beredar mengelilingi matahari. Dan komet yang paling terkenal ialah komet Halley, di mana komet ini boleh dilihat di planet Bumi pada setiap 76 tahun. Suhu planet. Adakah suhu setiap planet sama? Apakah kesan jika kedudukan planet dekat atau jauh dari matahari? Mari kita sama-sama perhatikan kedudukan planet dengan kedudukan matahari. Matahari merupakan sumber tenaga haba dalam sistem suria dan suhunya sangat tinggi. Oleh yang demikian, planet yang paling dekat dengan matahari mempunyai suhu yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan suhu planet-planet yang lain kerana menerima banyak haba. Manakala planet yang paling jauh pula dari matahari mempunyai suhu yang paling rendah dan paling sejuk. Ini kerana planet ini kurang menerima haba daripada matahari. Suhu planet yang dekat dengan matahari pula lebih panas jika dibandingkan dengan suhu planet yang jauh dari matahari. Namun begitu, suhu planet paling tinggi dalam sistem suria adalah planet Zura, iaitu planet kedua dalam sistem suria. Mengapa ini berlaku? Bukankah planet Utarik adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan merupakan planet pertama dari matahari. Ini kerana planet Zura mempunyai lapisan atmosfera yang tebal dan menyebabkan sejumlah besar haba terperangkap di dalam atmosferanya. Atmosfer Kan yang cikgu dah bagi tahu tadi. Zura dia paling panas sebab dekat Zura dia ada lapisan atmosfera yang tebal menyebabkan apabila dia dapat cahaya matahari tu dia akan dia dapat haba. Bukan cahaya saja, haba daripada matahari. Kemudian haba tu dia akan terperangkap di dalam atmosfera planet tu. ialah lapisan gas-gas yang menyelubungi sesebuah planet. Orbit planet.
Bagaimanakah planet beredar mengelilingi matahari? Semua planet beredar mengelilingi matahari mengikut laluan masing-masing. Dan laluan ini dipanggil sebagai orbit. Orbit ini penting bagi mengelakkan berlakunya pelanggaran antara planet. Orbit ialah laluan bayangan planet yang berbentuk seperti elips dan mengelilingi matahari di ruang angkasa. Apa maksud elips? Elips ialah bentuk bulat bujur seakan-akan bujur telur. Masa peredaran planet. Masa peredaran planet ialah masa yang diperlukan oleh planet untuk mengelilingi matahari dengan satu pusingan lengkap. Masa yang diambil untuk setiap planet membuat satu peredaran lengkap adalah berbeza antara satu sama lain. Ini kerana setiap planet mempunyai saiz orbit yang tidak sama. Planet yang paling hampir dengan matahari akan mengambil masa yang lebih singkat untuk membuat satu peredaran lengkap jika dibandingkan dengan planet yang paling jauh dari matahari. Contohnya, planet Utarit dan juga planet Neptune. Lebih jauh planet dari matahari, lebih besar saiz orbitnya. Ini menyebabkan planet yang lebih jauh akan mengambil masa yang lebih lama untuk beredar mengelilingi matahari. Okey, Neptune ialah planet yang paling jauh daripada matahari. Jadi planet Neptune adalah planet yang paling sejuk sebab dia jauh daripada matahari dan dia adalah yang paling jauh lah dari matahari. Jadi orbitnya lebih besar. Orbitnya yang paling besar. Dan jaraknya daripada matahari pun paling jauh. Dan ianya adalah planet yang paling sejuk. Okey, boleh faham? Okey, planet Neptune. Boleh. Okey. Berbeza dengan Utarit. Okey, Utarit planet yang paling dekat dengan matahari dan ianya mengambil masa yang sangat cepat untuk beredar mengelilingi matahari sebab orbitnya yang paling kecil. Okey, boleh faham? Tapi Utarit bukanlah planet yang paling panas. Yang paling panas ialah Zurah. Macam yang dah bagi tahu tadi kan. Okey, sebab dia ada atmosfera yang tebal untuk memerangkap haba daripada cahaya daripada matahari. Okey, Neptune yang paling jauh. Ni kita bumi. Bumi 365 hari sama dengan setahun. Maksudnya bumi mengambil masa setahun untuk beredar mengelilingi matahari untuk satu putaran lengkap. Okey? Kesimpulannya, semakin bertambah jarak kedudukan sesebuah planet dari matahari, maka semakin bertambah masa yang diambil oleh planet tersebut untuk beredar mengelilingi matahari. Okey, jom jawab soalan. Tengok soalan dia. Kenapa planet Zura paling panas? Cepat. Tadi dah bagi tahu kan? Kerana dia ada atmosfera yang tebal untuk merangkap haba. Apa nama objek yang dahulu merupakan planet ke-9 dalam sistem suria? Planet yang ke-9 dalam sistem suria dulu ada planet Pluto. Dulu. Okay. Okay, so dah habislah untuk topik ni. Minggu depan cikgu akan sambung lagi lah untuk topik ni yang ini kita baru masuk. Jadi minggu depan kita akan sambung untuk topik ni. Okay, so sampai takat ni saja kelas kita hari ni. Jangan lupa isi kehadiran. Terima kasih Hazira. Aufa tadi dah terkeluar dah. Okay. Buku aktiviti nak buat. Bukan tu Buku apa. aktiviti boleh buat. Okay, boleh buat tajuk ni. Tajuk bumi ni. Okay, boleh start buat tajuk bumi. Okay. Yang tajuk asid alkali boleh buat sampai habis sebab dah habis dah. Dan tajuk bumi boleh buat sampai yang mana yang dah belajar sampai hari ni lah. Okay. Okay Azira. Okay, nanti cikgu bincang dia punya jawapan. Cikgu bagi jawapan. Untuk kelas minggu depan lah kot. Cikgu bincang jawapan dalam buku latihan. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Jumpa lagi. Waalaikumsalam.
Bye. Bye. Assalamualaikum.